SK tahun ni lah. Ini keperluannya kali kedua lah. Minggu lepas hanya ada seorang calon je awam Krizwa awal lah. Dan ni awam minggu ni alhamdulillah makin ramai. Okey, sebenarnya saya nak buat ulang kaji je, apa-apa yang dalam tahun lepas lah no. Okey, so saya nak present sikit lah apa yang kita belajar. Tak cikgu, lagi Syafiq kata dia nak ni. Ya, bagus, boleh. Masuk. Boleh. Dia nak masuk lagi Ustaz. Boleh. Okay, Ustaz, nampak tak apa yang tertulis skrin, nampak tak? Nampak? Nampak cikgu, nampak. Oh, nampak apa tu? Pembangun. Nampak salah saya nak. Macam mana pula ni? Kejap saya nak awak disangkut apa pula ni, Allah Akbar. Okey, nampak tak? Hello, nampak tak? Ya, nampak. Okey, tulis apa tu? Pembangunan algoritma. Okey. Baik, hari ni saya nak bincang sikit tentang pembangunan algoritma ataupun pembangunan algoritma lah. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 40, no? Jadi saya harap siapa-siapa yang tak ada buku teks tu boleh tengok yang saya share link buku teks tu, no? Boleh tengok pada muka surat 40 pembangunan algoritma. Dapat tak? Ada buku teks tak? Ya cikgu, ada yang online tu cikgu. Ya, Ada. bagus. Tapi saya tak boleh buka je, tak tahu buat apa. Tak apa, buka buku teks yang buku teks kamu ada tu. Saya hantar lah cikgu yang form 2 punya. Hantar dah. Bukan ada buku online, ada tak? Ada tapi tak boleh buka. Ni link saya bagi tu, ada? Ada, tak boleh buka tapi. Admit, Muhammad Syafiq masuklah. Okey, baik. Ya sah. Mana Syafiq? Okey, ni buku teks ni. Nampak tak? Saya bagi ni buku teks, nampak? Wah. Nampak? Boleh buka kan? Boleh buka. Muka surat berapa? 40 lah. 40, enter. Dia slow lagi. 40 tu. Ada lagi. Buka je 50 cikgu. Dia bubuh dekat 40. Tak 50? Ya. Tak 50. Okey, saya silap. Terima kasih penonton. 50. Lebih. Tajuk tu 40 petang balik. Tak balik kejap. Ya, ini pembangunan algoritma lah, pembangunan algoritma. Okey, tengok kejap. Tengok realiti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan apa-apa ilmu yang kita kongsi yang bermanfaat ini membawa berkah untuk hidup kita dunia akhirat nah. Amin. Okey. Kalau tengok pada buku teks tu, saya akan zoom sikit bagi besar lagi. Zoom tak nampak saya pun kabul dah. Okey. Nampak tak? Hello. Nampak cikgu. Ya, bagus sangat. Nampak je, nampak. Alright. Okay, di sini diterangkan algoritma merupakan satu langkah untuk menyelesaikan satu masalah. Boleh tolong mute suara tak? Tolong mute suara semua. Dia jadi ada gangguan gelombang. Okey, terima kasih.
Okey, algoritma ini merujuk kepada satu siri langkah untuk menyelesaikan masalah atau melengkapkan satu tugas. Okey, kalau tengok gambar tu, gambar rajah poin 21, dia cakap algoritma ni melibatkan beberapa langkah untuk menghasilkan output. Bermaksud algoritma ni dia susun daripada langkah 1, langkah 2, langkah 3 sehinggalah menghasilkan satu output. Maksudnya analogi macam mana contoh kita nak buat cucuk kodok. Nak buat cucuk kodok ni dia ada langkah. Langkah 1 buat apa, ambil tepung ke apa sampai akhirnya goreng jadilah cucuk kodok. Jadi outputnya ialah cucuk kodok. Itu saya buat analogi, saya bandingkan lah. Nah, jadi nak buat cucuk kodok pun ada langkah-langkah. Begitu juga dalam pembangunan algoritma maklumat ni kan. Jadi algoritma ni ialah satu teknik dalam pemikiran komputasional. Tu dia. Okey. Di sini dia cakap. Dia kata dalam perkomputeran seorang pengatur cara dia boleh membangunkan algoritma lah dengan untuk menyelesaikan satu tugasan. So semasa kita nak bangunkan algoritma ni, dia ada aspek-aspek penting yang perlu kita buat untuk menyelesaikan masalah. Jadi dekat sekarang ni boleh bantu saya tak? Apa yang dapat kita bincangkan? Hello, boleh tak? Siapa nak bagi pendapat dulu? Okay. Cepat, siapa boleh cakap dulu? Volunteer cepat. Cakap muka surat ni apa yang kamu dapat? Siapa boleh cakap? Volunteer. Saya nak dengar suara sedap kamu sikit. Ya. Hello? Ya. Siapa dia ni? Tak. Mic problemnya saya. Lihat, dengar suara kamu jelas. Okey, berdasarkan muka surat ni, apa yang kamu dapat? Cuba cerita saya sikit. Di sini. Apa yang dapat? Okey, kalau saya ulas balik, dia cakap seorang pengatur cara, maksudnya seorang pembangun persian lah. Dia nak bangunkan satu algoritma untuk mengarah komputer menjalankan tugas. Itu maksudnya dipanggil algoritma. Okey, saya minta pendapat peribadi kamu. Apa yang boleh kamu ulas sikit dalam grup ni? Siapa volunteer nak cakap? Okey, cakap. Pasal apa tu tadi? Tak, saya tengok. Ada apa kat belakang? Ada siapa masuk? Oh, Amy nak masuk. Okey. Okey, masuk. Izzuddin, boleh cerita balik tak? Apa yang saya nampak? Apa yang kita nampak dah ni? Puan Amar, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, boleh tak dapat apa yang gambaran yang berdasarkan slide tadi ni? Okey, tak apa. Tak nak cerita lagi. Saya cerita balik lah. Saya ulang balik lah. Okey. Okey, kalau kita tengok gambar ni, gambar kereta lumba ni, muka surat 38 ni. Okey. Di sini kita boleh tahu dalam kita punya daily life lah, kehidupan kita selalu tengok banyak masalah, banyak situasi. So kita tengok gambar-gambar foto ni yang ada hubung kait dengan algoritma. Contohnya gambar ni Formula 1 ni. Bermaksud dia ada apa? Ada mula, betul tak? Ada mula. Mula apa? Mula kereta tu nak berlumba, mula berbaris dalam satu garisan dan dia kena ada track dia. Kan? Dia ada kelengkapan dia kereta dia.
dia akan berlumur melibatkan dalam satu thread sampai dah dapat pemenang. Begitulah algoritma, nak tunjuk dia mesti ada dia punya aturan-aturan dia. Jadi dalam algoritma ni dia ada kata kunci dia yang kita nak belajar. Pertama, algoritma, syarta alih, output. Output ni hasil lah. Prosedur kod, ralat, struktur kawalan lah. Ini yang kita dapat dalam algoritma. Okay, baik. Saya besarkan lagi no. Boleh kecil pula dah gambar ni. Okey. Baik, semasa kita nak bangunkan algoritma, ada aspek-aspek penting bagi masalah atau tugas yang perlu diselesaikan harus dikenal pasti dan pertimbangkan untuk memastikan output yang kita kehendaki. Maksudnya ada yang benda-benda yang kita kenal pastilah. Nah, contoh dia di sini kita tengok sebelah ni. Apa yang kita nak buat? Yang pertama kita nak tengok macam mana kita nak menulis prosedur kod dan melakarkan carta alih menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Ini maksudnya ni mula, tamat. Mula, tamat. Kalau terus, ya. Tidak. Kalau tidak, apa yang syarat kita perlu penuhi supaya ya. Ada lagi sini nah. Ini dipanggil struktur kawalan pilihan bersarang. Nampak? Okey, struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang ada embed terbenamlah dalam satu struktur kawalan yang lain. Di mana struktur kawalan pilihan pula bersarang berlaku apabila kejadian satu struktur diikuti dengan kejadian lain. Dia ada urutan dia lah. Nah, ada urutan dia. Ini kamu boleh baca lah, kamu tengok lah. Okey. Ini kita panggil struktur kawalan pilihan bersarang. Struktur kawalan pilihan bersarang. Dia ada syarat dia. Okey. Nak bina ni kita kena ada satu prosedur kod. Contohnya kita melibatkan macam nak buat kek. Nak cari kek. Saya besarkan. Saya besarkan lagi gambar tu. Kecil sangat. Okey. Nampak dah semua nampak? Nampak tak? Nampak. Okey, baik. Okey, ini analogi nak. Analogi bagi nak tunjuk apa yang kita buat bagi prosedur kod, bagi algoritma untuk nak buat kek lapis. Contohlah dia nak contoh. Kita nak cari mula-mula. Dia cakap apa? Mencari kek lapis. Dia nak cari kek. Cari kek ada juga ada kek lapis ni. Mula-mula kita kena cari kedai kek. Sama tadi dia mula-mula kaitan nak berlumba. Dia ada dia punya peraturan-peraturan dia. Contoh ni awak nak cari kek. Kek ni banyak macam-macam jenis kek. Tapi yang awak nak cari hanya kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak ni yang kek yang belang-belang tu, yang color-color tu lah kan. Jadi mula-mula nak cari kek kena pergilah cari kedai kek. Jangan cari kedai motor, betul tak? Nak cari kek, cari di kedai kek. So kita dah buat pengasingan. Ingat dulu pengasingan kita asingkan. Kedai banyak. Okey, pilih kedai kek saja. Dalam kedai kek ni kita masuk kedai kek, tanya kedai kek Sarawak. Nampak? So kita semak tengok pula corak kek tu ada ke corak macam kek Sarawak. Jika menarik, beli kek lah. Jika tak menarik, kita keluar pergi kedai lain. Kita ada pilihan nak beli ataupun tidak. Itu bermaksud analogi macam mana prosedur kod dibina bagi algoritma. Okey nah, boleh nah. Takat gini gambaran. Nanti depan ni kita buat modul. Kita buat modul, kita nampaklah gambaran lebih jelas. Okey, baik. Ini nampak. Mula. Ini dipanggil ialah carta alih bagi algoritma untuk mencari kek lapis Sarawak. Ya, sekarang kita dah mula bina algoritma. Jika tadi ialah dipanggil prosedur kod. Prosedur kod. Jadi ini kita mula bina carta alih. Mula kita cari kedai kek. Masuk kedai. Tanyalah ada tak kek tu? Kalau tak ada, kita pergi kedai lain. Jika ya, terus tengok pilih kek tu sama ada kita berkenan ataupun tidak. Kalau tidak, pergi kedai lain pula.
Ya, ni dia ada pilihan, ada pilihan. Jika kita berkenan, kita belilah kek tu, keluar dari kedai kek, tamatlah. Maksudnya misi kita mencari kek telah pun selesai. So ini dipanggil carta alih bagi algoritma mencari kek. Ini dapat bina contoh lah satu algoritma. Gambaran algoritma lah. Gambaran algoritma pada muka surat 42 dalam buku teks. So, struktur kawalan yang pertama mesti dipenuhi ialah supaya struktur kawalan kedua dapat dilaksanakan. Jadi merujuk pada rajah 2.4, kita dapat dua keputusan yang kita buat, iaitu ada tak kek dalam kedai tu dan apakah corak kek Sarawak tu menarik ataupun tidak. Itu melibatkan kita punya pilihan. Kalau ya, kita beli. Kalau tidak, tidaklah. Ini yang kita bina arahan dalam sesuatu algoritma. Okey, kita tengok contoh kedua. Contoh 2.1 pada muka surat 43. Bagaimana nak menunjukkan contoh dia lari pula dah. Okey, saya besarkan balik. Hello, nampak tak? Okay, nampak. Baik, Hania. Sama macam buku teks kamu juga. Kenapa tak boleh besar lagi ni? Oh, dia habis besar lah. Okey, contoh 2.1 pada muka surat 43. Okey, macam mana kita nak menunjukkan contoh yang paling lazim digunakan untuk menerangkan struktur kawalan pilihan besaran. Jadi contoh 21 ni dia melibatkan satu integer positif, integer negatif atau sifar. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan nombor lah, penomboran tadi kita buat analogi, kita bandingkan dengan kek. Sekarang kita tengok dengan penomboran pula, melibatkan nombor positif, negatif dan sifar. So katakan integer X, perlu apa bunyi telefon saya, sorry, maaf Allah, bunyi sangat mesej ni pun. Sorry lah, 1, 2, 3, 4. Saya tutup WhatsApp ni. Dia WhatsApp ni. Cikgu dekat sekolah lah kat lah. Dia slow sikit lah, alright. Sorry. Maaf ganggu, sorry. Okay. Kita katakan integer X perlu diuji. So kita andaikan X kurang daripada 0. Maka X mestilah tanda negatif. Betul tak? Betul kan? Betul tak betul? Okey. Betul. Ya. X kecil daripada 0, maka integer mempunyai tanda yang negatif. Jika X lebih besar daripada 0, dia tanda positif. Kalau X sama dengan 0, maka dia adalah 0. Itu pula. Okey. So, menulis prosedur kod. Menulis prosedur kod. Mula, kita perlu, ini dipanggil prosedur kod lah, prosedur kod. Mula-mula, prosedur kod lah, sebut saya macam angkor ni. Bukan COVID lah. Okey, mula-mula, kena declare lah, mula. Dan kita isytiharkan pembalik ubah yang atas ni. Ni. Semua ni pembalik ubah tadi lah ni. X lebih kecil daripada 0, X lebih besar daripada 0 dan X sama dengan 0. So kita isytiharkan pembalik ubah X dan tandakan. Yang ketiga, baca X. Jika X lebih kecil daripada 0, maka dia positif. Betul tak? Okay. Jika X kurang daripada 0, maka ia negatif. Jika X sama dengan 0, maka ia sifar ataupun 0. Tamatlah, ini dia punya arahan dia lah. Menulis prosedur kod. Bila kita dapat prosedur kod, kita dah design carta alih. Apa yang berlaku pada carta alih kita? Inilah. Ya, nampak? Dia banyak, nampak? Ini dalam bentuk prosedur kod. Prosedur kod. Dalam bentuk pseudo code, ini dalam bentuk carta alih. Ingatlah, pseudo code, carta alih. Okey, ini kita punya declare lah. Apa kita tanda tadi, nampak? X lebih kecil daripada 0, tandanya sama dengan negatif. Kalau tidak,
X sama kosong sama dengan sifar. Jika X lebih besar daripada kosong, dia tanda positif, tamat. Ini terlukislah. Ini dia punya. Ini yang komputer faham. Nampak? Kalau tidak, dia main belah ni. Kalau ya, terus je jawapannya. Tak. Kalau X sama dengan kosong, sama kosong lah. Inilah. Ini arahan dia. Okey, nampak keliru lah dekat. Itulah kalau kau main kelas boleh kita guna Python, kita guna Scratch buat seronok. Tak apalah. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita jumpa ni. Okey. Ini aktiviti-aktiviti lah. Okey, baik. Saya nak tamat, saya nak masuk modul lah. Saya akan masuk dalam modul. Okey, saya harap semua ada modul di tangan sekarang lah. Ada tak modul kat kamu semua? Ada tak? Ada cikgu. Okey, yang ada modul boleh buka pada muka surat 31. Okey, muka surat 31. Yang tak ada modul saya baca balik lah. Yang ada dekat saya ni modul saya baca balik. Muhammad Syafiq ada dekat saya lagi tak ambil itu masa saya letak di Pondok Gad. Syahmi ada lagi kat saya. Dan Wan Amal Hakim. Tiga-tiga ni ada di makmal komputer. Jadi bolehlah ambil bila-bila masa nak ambil call saya dulu. Ambil waktu sekolah kan, ayah pa kan ambil kat sekolah lah. Boleh nak? Okey, baik. Okey. Okey. Tak apa. Nanti tengok jawapan dulu. Okey, tengok amal sama. Alright, mana dia tadi lah ni. Oh, ini bukan dia, ini tadinya. Okey, untuk page 31 nampak tak? Nampak? Sama tak dengan Nampak modul? cikgu. Sama dengan modul kamu? Sama kan? Sama. Ya, ini muka surat 31 sama-sama kita buat. Saya tahu ada yang dah buat. Saya tahu ramai lagi yang tak buat. Nak buat macam mana? Tak apa, belajar jangan give up saja. Buat sikit-sikit pelan-pelan, jangan tak buat langsung. Jadi, definisi pembangunan algoritma ialah siri arahan. Tak saya sikit pinggang kena berdiri lah. Sampai pinggang saya kena berdiri. Duduk lama-lama tak boleh. Okey. Menulis persedukut ni dan melukis carta alim menggunakan pembangunan algoritma lah. So ni tajuk dia lah. Pertama kita tahu algoritma ni adalah satu siri arahan, ya, langkah demi langkah untuk nak selesai masalah atau menyempurnakan satu tugas. Itu dipanggil definisi kepada algoritma. So perwakilan data terdapat dua format. Okey, so sedekut ialah siri langkah demi langkah struktur kawalan komputer yang tidak formal menggunakan bahasa pertuturan manusia dan menghampiri bahasa pengatur caraan. Okey, jadi boleh tulis tak kat modul kamu? Boleh tak? Boleh Boleh tulis? cikgu. Boleh. Ya. Wan Muklis ada modul? Wan Muklis? Wan? Ada modul tak? Dia tak dengar. Alright. Aina Naswa ada modul? Ada cikgu. Izzuddin ada modul? Ada cikgu, ada. Apa Mina Hanim ada modul? Ada cikgu. Wan Amal tak ada lah kan dekat saya. Itulah saya tak ada. Apa? Wan Muklis ada modul tak? Wan Muklis. Ya, ada. Okey, bagus. Okey, kalau ada tengok balik muka surat yang apa? Yang 31 lah, tengok balik surat 31. Okey, kita tengok balik muka surat 31. Okey. Itu dia. Nampak?
Tak, saya tengok balik income punya 31 sama dengan saya punya. Habis dah lah. Nah, menggunakan simbol-simbol. Nampak? Menggunakan simbol-simbol. So, carta alif ialah siri langkah demi langkah. Carta alif. Okay, kita baca ni lah. Saya baca balik lagi ni. Awak boleh baca tadilah. Okey, maksudnya prosedur pas. Prosedur bermaksud kod atau cara palsu. Maksudnya atau cara komputer lah, bahasa komputer lah. Nah, maksud ni prosedur bermaksud kod acara palsu. Palsu ni pas komputer punya bahasa. Bukan yang betul bahasa manusia ni. Okey, input ada output and nah, so kita nak tahu carta alif. Allah betul saya nak habis dah pula dah. Mana? Nasib baik. Nasib baik ada. Sorry gangguan. No. Macam-macam gangguan. Okey, simbol. Ini simbol lah. Simbol-simbol dalam dalam carta alif lah. Carta alif ialah siri langkah demi langkah struktur kawalan komputer yang tidak formal secara visual menggunakan simbol. Dapat nak? Kita tengok pada muka surat 32 pula. 32. Ini banyak lah. 32. Ni pada muka surat 32. Saya cek nama dulu kamu. Okey, 32 tak apa lengkap semua dah. Dia nota dia ni kamu baca lah. Kamu boleh baca sendiri, cuba fahamkan lah. Ini sesi ulang kaji lah. Baca. Kita tengok page 33 ni saya nak cerita. Okey, ni saya nak terang. Alright. Okey, pada muka surat 33 dalam modul kamu, ni nama-nama simbol ni. Mula ataupun tamat. So penerangan dia untuk menunjukkan mula ataupun tamat. Ya, ini dia punya simbol-simbol dia. Okey. Saya pinjam buku Wan Amar ni. Wan Amar, saya baca buku kamu ni. Yang ke seterusnya ialah ni anak panah ke bawah ni, nampak? Anak panah ke bawah ni. Dipanggil aliran aktiviti nah. Aliran aktiviti digunakan untuk menghubungkan simbol dan menandakan urutan operasi. Maksudnya urutan dia daripada A, B, C, D 1, 2, 3, 4 ataupun yang pertama, kedua, ketiga, keempat dia bersambung terus. Okey. Yang seterusnya ni simbol kotak ni. Kotak sengit macam ni. Bagi kotak apa lah atas? Dalam matematik kotak apa ni? Empat segi tepat kan, tapi tak sama kan, dah sengit lah. Untuk menunjukkan operasi input atau operasi output. Contohnya nak cetak, nak paparkan maklumat pada skrin komputer. Inilah simbol-simbol yang kita lukiskan untuk kita faham dan kita transfer kepada bahasa komputer lah. Ini empat segi tepat ni dipanggil formula. Itu simbol proses. Simbol proses. Iaitu untuk menunjukkan proses formula. Ya, dan seterusnya simbol results ataupun keputusan. Bentuk tiga segi macam ni nampak. Bentuk tajam macam tu dipanggil simbol keputusan. Maksudnya bila kita dapat satu proses dia ada keputusan sama ada nak pilih A ataupun nak pilih B ataupun nak ya ataupun tidak. Ini simbol keputusan. Ini dia abang dalam buat if, then, else ataupun for loop atau while loop. Ini kita guna dalam bahasa komputer lah. Ini yang komputer faham lah. Yang seterusnya yang bulat-bulat macam bumi bola ni dipanggil penyambung ataupun continue lah. Menghubungkan carta alif yang terpisah. Sambung. Biasanya ditandakan urutan A, B, C, D. Dia guna nombor lah. Dia guna huruf lah. Guna huruf A, B, C, D, E. Guna huruf lah. Dia guna huruf. Okay, ini yang dapat kita nak bagi kita faham lah.
Okey, yang tadi dapat salin dah? Dapat? Hello? Dapat salin cikgu. Dapat salin, bagus. Okey, tengok yang bawah pula. Okey, ini dia punya tadi kita faham dah. Yang atas ni dipanggil apa tadi? Panggil apa tadi yang atas ni? Simbol apa? Terminal. Simbol terminal. Anak panah ni? Anak panah aliran aktiviti. Ni, yang ni? Yang ada A ni? Simbol input atau output. Bagus. Ni yang ada B ni? Simbol proses. Simbol keputusan. Keputusan. Ya, yang tak ada bulat tu tak ada kat sini kan? Jadi kita bercakap lah. Berdasarkan raja di sebelah nyatakan jenis-jenis struktur kawalan. Jadi nama ni dipanggil struktur kawalan pilihan. Sebab apa dipanggil kawalan pilihan? Sebab ada ya dengan tidak. Bermaksud kita diberi pilih. Kita boleh memilih sama ada nak pergi ke arah ya ataupun tidak. Contoh tadi macam nak beli kek Sarawak tu dah masuk dah kedai kek. Masuk kedai kek nak beli ataupun tidak. Sebab apa nak beli? Sebab kita nak tengok corak kek. Kita berkenal tak kek tu? Kalau ya, kita beli. Kalau tidak, kita pergi kedai lain. Betul tak? Betul tak betul? Betul tak betul? Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Nak dengar suara sikit. Seronok dengar suara kamu. Dan yang seterusnya dia cakap apa? Ni. Satu ni nampak. Berikan nama simbol B. B ni simbol keputusan. Yang kedua, fungsi B untuk menunjukkan pilihan. Jadi dapat dah tengok. Semua dapat dah salingan ni? Dapat? Belum cikgu. Salin dulu. Saya bagi masa. Okay, saya ulang lah. A, nyatakan struktur kawalan pilihan. B, berikan nama simbol A. Simbol A dipanggil simbol input. Yang ke B2 ni, berikan fungsi simbol A menerima input daripada pengguna. Ini nampak ni, menerima input daripada pengguna. Yang kedua, berikan nama simbol B ni, ya atau tidak ni, untuk simbol membuat keputusan. Dan seterusnya fungsi simbol B, fungsi dia untuk menunjukkan pilihan sama ada nak pilih tidak ataupun ya. Batuk pula dah. Okey, boleh dapat? Boleh dapat tak? Boleh cikgu. Boleh kita beranjak ke muka surat 34? Boleh? Boleh. Okey, kita pergi kepada muka surat yang ke-34. Mana dia 34 tadi? Ini 34. Pada muka surat 34, dia tak ada apa ini kita apa? Muka surat 34, latihan 2B, praktis PT3. Praktis PT3 lah untuk patutnya PT3 lah ni, lawak paksa dia ni lebih kurang. Tu dia. Nampak dah? Jelas tak? Okey, soalan 1. Senaraikan jenis struktur kawalan yang telah kita pelajari. Banyaklah. Yang pertama, daripada tadi tengok struktur kawalan ulangan. Ulangan dia lah. Ulangan. Struktur kawalan ulangan melibatkan ulang for, ulangan Y. Ada dua lah. Ada for, ada dengan Y. Tak perlu tulislah ulangan ni. Tulis for ataupun Y. Saya ulang lah. Senaraikan jenis struktur kawalan yang anda akan pelajari. Struktur kawalan ulangan melibatkan ulangan for dengan Y. B. Struktur kawalan bersarang. Struktur kawalan bersarang. Okey. Soalan yang kedua. Sesuaikan penyataan di bawah ini. Ni kita nak bandingkan dia punya yang mana benar, yang mana tak benar, yang mana logik, tak logik. Kita tengok. Yang mana dia punya melambangkan struktur kawalan bersarang. Next. Next ni sarang lah. Bila sebut sarang mestilah ni lah. Di dalam struktur kawalan terdapat lagi struktur kawalan yang lain. Dia banyak lah. Bila sebut bersarang ni kita tahu macam sarang burung banyak. Betul tak?
Dia banyak, dia ada macam-macam. Jadi dia lebih banyak. Dia punya besar lagi, dia ada macam-macam. Nah, jadi dia terdapat lagi struktur kawalan lagi macam-macam lah. Yang kedua, struktur kawalan ulangan. 4. 4. Ni. Oh ni bermaksud sudah mengetahui bilangan ulangan yang hendak dibuat. Contohnya mencetak nama sekolah. Dia 4. Contoh dia bagi pun mencetak nama. Mencetak nama. Menghasilkan produk lah tu. Produk dia lah sekali. Dah tahu dah nak. Contoh produk dia tadi untuk tunjuk arah jalan ke sekolah siasat. Jalan sekolah siasat lah contohnya kan. Y. Struktur kawalan Y. Struktur kawalan ulangan ini tidak. Struktur kawalan ulangan ini dipilih apabila kita tak tahu bilangan tetap. Kalau yang ulangan 4 ni dah tahu tetap dah. Contoh 10. Ini tak tahu. Ya ataupun tidak. Nah, dapat tak? Okey. Ini contoh-contoh struktur kawalan bersarang lah. Contoh struktur kawalan bersarang lah yang kalau kita guna Scratch ni, Python buat macam ni lah. Ini arahan dia lah nak. If. Nampak? If umur kurang 10, then if tinggi daripada 150 meter, then output anda layak untuk menunggang kuda. Ya, ini arahan dia buat macam mana nak tahu ketinggian dengan umur layak naik kuda. Bermaksud siapa yang kurang tingginya daripada 150 tak boleh naik kuda. Jadi saya rasa kelas 2 Sepon ini semua dah lebih dah kot. Ada lagi yang pendek Izudin tinggi dah tahun ni. Saya nampak Izudin tinggi dah tahun ni. Oh dia. Tinggi dah. Izudin tinggi, Wan Muklis pun tinggi. Nak naik phone 2, naik phone 3. Tinggi dah lah. Mina pendek. Mina pun tinggi juga. Amboi. Alright. Ini dipanggil dia lah. If umur lebih daripada 10 tahun dan tinggi lebih daripada 150, maka bolehlah naik kuda tu. Okey, dipanggil ini nested if. Yang kedua, frame besaran, nested frame pula. Dia cakap pula contohlah. Ni nampak. Frame row 80. Ini nak contohlah contoh-contohlah. Okey, tak apa, kita pergi kepada muka surat 35. Boleh tak? Okey, ini slide terakhir. Okey. Dapat salin, nampak tak? Soalan 3, huraikan struktur kawalan berikut dengan berdasarkan contoh the code yang diberi. Contoh dia panggil if. Huraian dia itulah. Struktur kawalan pilihan bersarang ialah struktur kawalan pilihan yang mana dalamnya ada lagi struktur. Dia dalam dia banyak. Dia sebut bersarang ni banyak. Bersarang ni berserabut lah, banyak lah. Ini bermakna dalam struktur kawalan pilihan ada lagi. Dalam tu ada lagi. Ini nampak. Dapat salin dah? Dapat? Tengah salin cikgu. Tengah salin. Tak apa, salin sat lagi pun ada, betul tak? Sebab saya dah share dalam Telegram, betul tak? Betul kan? Betul kan? Ya. Adalah dalam Telegram, saya dah share dah. Sat lagi salin ni. Kita tengok sama-sama. Ni. Ini struktur kawalan ulangan 4. Nampak? 4A equal to 1 to test step 1. Output is A. So M4 output is tamat. Dah selesai. Eloklah kita pun kelas dah nak selesai. So struktur kawalan ulangan 4 membuat ulangan mengikut nombor bunga dan berakhir dengan nombor akhir mengikut langkah yang ditetapkan. Ulangan 4 selalunya digunakan apabila kita sudah mengetahui bilangan yang kita hendak ulang. Ya, itulah. Seterusnya struktur kawalan while.
Y panjang sikit lah. Contoh. Set pilih Y. Y pilih Y. Outputnya ingin terus yes ataupun tidak. Y ni merujuk kepada yes lah. Tidak lah. Okey. Ni. Input and Y output pun tamat. Okey. So saya bagi peluang lah. Siapa yang dah siap belum? Yang ni dah siap belum? Yang ni? Belum. Belum. Tengok dulu saya dulu. Saya bagi masa dulu. Kalau siap beritahu dah. Itu dia siap belum? On the way cikgu, on the way. On Jap. the way. Bagus on the way. Manyang kamu ni. Dengar saya tak boleh duduk lama-lama. Tu dah. Cikgu sihat. Ya? Sihat. Alhamdulillah Allah bagi sihat lagi hari ni. Dapat jumpa kamu seronok. Dah belum? Dah cikgu. Dah cikgu, dah. Okey, jangan bimbang. Kalau tak dan, tengok dalam Telegram lah. Kalau tak dan, kalau tak sempat, rujuk dalam Telegram. Okey, yang kedua yang ni pula. Panjang sikit yang ni. Struktur kawalan ulangan for. Bermaksud, struktur kawalan ulangan for ialah membuat ulangan mengikut nombor mula dan ni dah 2 kali yang salah ni, dan berakhir dengan nombor akhir mengikut langkah yang telah pun kita tetapkan. Maksudnya kita dah start dah. Lepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita susun elok dah. Memang ada urutannya dah. Dan kita ulang balik. So ulangan for ialah apabila kita telah mengetahui bilangan yang hendak diulang. Tahu berapa kali nak ulang. Nak ulang 5 kali, 6 kali, 4 kali, 2 kali, ikutlah. Mana kita dah set dah. Dah tetap dah berapa kali aku nak buat ulangan. Ya. Okey, yang last kali. Dah belum? Sudah belum? Dah cikgu, dah. Okey, yang bawah pula last kali. Okey, ikut ni. Okey, jap ya. Okey. Struktur kawalan ulangan Y. Bermaksud, struktur kawalan ulangan Y ni selalunya digunakan apabila kita tak tahu bilangan. Kita tak tahu bilangan dia. Contoh, ulangan dilakukan mengikut kehendak pengguna, dia akan berhentilah bila pengguna memilih, contoh T dia buat ni, T sini kan, T ni. Ya, tidak. Ya, terus. T, tidak. Jadi kita tidak mengetahui berapa bilangan ulangan yang pengguna hendak. Bilangan ulangan tidak ditentukan. Nampak? Set pilih ya. Y pilih ya. Output dia ya atau tidak. Pilihan Y. Ini dah. Okey. Siap tak? Belum cikgu, cikgu, sikit je. Okey, sikit lagi. Okey, kalau siap tolong beritahu lah. Dah cikgu. Okey, dah. Saya tutup Okey, saya tutup. Okey, saya stop present. Okey. Apa ni? Okey, baik. Sebelum kita nak tamatkan kelas kita kali ni, saya nak pergi seorang-seorang lah. Saya mula dengan Mina. Mina, boleh cerita sikit dah apa yang Mina dapat ini? Sikit je, satu saat aja. Algoritma. Lagi?
Bersedia kod serta alih kita dapat imbas balik apa yang kita belajar sebelum ni. Ya, baik. Tahniah. Yang kedua, Wan Muklis. Boleh ingat tak apa yang kita bincang sikit? Silakan Wan Muklis. Okey, Wan Muklis dapat tahu apa tentang carta alih lagi? Melukis carta alih. Lagi apa? Melukis serta Bina persudukut, betul? Okey, tak apa. Izzuddin pula. Izzuddin, apa yang awak dapat Ya, ni? cikgu. Apa awak dapat ni? Apa tu macam kenai simbol-simbol tu. Simbol apa? Senarai simbol-simbol tu. Alih tu, carta alih. Lagi? Lepas tu, apa nama? Tu apa nama contoh-contoh studio code. Tu apa ni senarai jenis struktur kawalan. Ni buka muka, saya nak tengok muka semua kali. Ni lah Jun. Nak habis dah. Buka tengok muka Sat. Kita buat rakaman ni, tengok muka semua. Okey, One Play. Izzuddin mana Izzuddin? Okey, awak nama. Okey, Syafiq. Sharifah Nabaki mana? Apa Syafiq? Pakai tolong apa tu? Mina Hanim tak buka pun. Mana Mina Hanim? Nah, nampak semua. Din. Sharifah Nabaki. Mana muka? Tak nampak lagi. Tak ada rating aja. Sharifah Nabaki. Syafiq, gigit. Aku apa? Ainala Suhab. Mana muka? Tak nampak pun. Dia pakai komputer je, tak ada kamera. Tak ada kamera. Sharifah Nabaki. Tak set lagi. Tekan gambar kamera tu, buka lah muka. Nampak je pun. Tak boleh. Tak boleh. Mina ni mana Mina? Nampak kipas lah dah umur. Lama lah kipas tu. Ish. Tegak kipas tu. Pakai tudung lu tutup orang lu. Tegak kipas tu. Tengok. Mantap. Ya Allah. Okey. Jelas. Nampak sihat semua gebu-gebu, semua gemuk lah makan banyak lah noh. Kita tim yang pakai orang rumah apa bulat-bulat gebu-gebu lah lah. Semua ini yang orang nak kan bila country semua punya. Kok Wama nak nyanyi satu lagu kami nak dengar boleh ha? Tak ada. Ha? Makan Nabi duk lagi ni. Aku Syafiq nak menyanyi tu lagu lah. Syafiq. Dengan tuala dia. Nina kata nak nyanyi lah. Alhamdulillah hari ni kita pun dah berjaya belajar sikit. Kalau dalam buku teks tu muka surat 40 sampai 43. Dalam modul muka surat 31 sampai 35. Jadi saya rasa yang mana tak ada modul ni nanti boleh ambil kat saya lah. Seulang balik lah. Amal. Apa lagi tu? Syafiq dengan Muhammad Syafiq. Tak apa ambil depan ni. Tak ada masalah lah. Nak ambil course saya dulu tak? Hello cikgu nak ambil modul boleh? Boleh Jangan tengah malam. Modul sekolah tak apa lah. Bila-bila pun boleh lah. Ha? Bila-bila pun boleh. Bila-bila boleh sebelum buku 2. Nyanyi sebelum buku 2. Apalah kalau ni suruh ayah ambil. Tak apa ayah ke apa ke tak apa. Dia kalau nak ambil barang boleh main sekolah. Nah. Okay so sebelum kita ending kita punya kelas ni. Kurang-kurangnya apa yang kita bincang ni dapat manfaat kita tahu lah apa itu algoritma. Nah, kita dah kenal apa kita kenal sedekut, kita kenal cerita alih. Kita kenal apa itu struktur kawalan semua kita dah kenal. Kita nampak gambaran sikit. Nah. Jadi saya harap kamu cuba buat revision sikit-sikit. Sambil duduk layan YouTube, layan video, layanlah. Bukalah YouTube ASK. Tengok sikit dalam tu banyak cikgu-cikgu di sekolah lain pun dia buat video-video macam-macam video dia buat. Cuba tengok dalam tu sikit nah. Okay, so kita tangguhkan kelas kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Saat lagi saya share link dalam Telegram. Tulis nama semua, nama penuh. Awak copy paste. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua. Bye. Jumpa lagi. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye. Sedap kek Syafiq makan.
Okay, Assalamualaikum semua. Gula. Saya tamatkan Okay, diri dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, saya tamatkan diri dah.